Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada semua para pendengar yang saya kasihi sekalian. Selamat datang ke channel Mystic Horror, di mana pada malam ini saya akan berkongsi satu kisah tentang pengalaman tinggal di hospital. Siapa yang tengah dengar video ni yang pernah rasa teman siapa-siapalah kat hospital, mak ayah sakit ke, abang sakit ke, kakak sakit ke kan. Siapa yang pernah rasa tinggal kat hospital? Dan kalau boleh, anda boleh share lah pengalaman anda dekat channel Mystic Horror. Nanti saya akan share Gmail baru. Gmail yang lama tu dah penuh, jadi saya buat Gmail yang baru. Nanti anda boleh hantar kisah seram anda dekat situ. Saya tak dapat nak buat macam WhatsApp apa semua tu, saya tak dapat nak buat lagi lah talian macam tu. Saya cuma boleh, kalau anda nak kongsi cerita, anda boleh pergi ke Gmail sahajalah, dan insyaAllah saya akan cuba bacakan kisah anda. Dan kalau anda rasa suara saya macam tak berapa, saya minta maaf sangat lah, sebab saya pun tengah demam ni. Musim panas ni, saya nak minta anda semua hati-hati lah ya, kepada yang semua tengah buat kerja luar, banyakkan minum air ya. Kepada yang tak berapa nak sibuk, tolong jangan kurangkan aktiviti luar. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita, pengalaman tinggal di hospital. Baik, kisah dia macam ni. Selepas aku melahirkan seorang anak lelaki, aku dimasukkan ke ward, iaitu hospital kerajaan lah. Dan suami aku ingin sangat nak menemani aku, tetapi sayangnya disebabkan kesemua dalam ward tu adalah perempuan, jadi suami aku anggap itu adalah petanda tak boleh nak teman lah, sebab semuanya perempuan dalam tu. Dan kesemua ibu-ibu yang sedang melahirkan anak ataupun yang baru lepas melahirkan anak, langsung tak ada suami pun di sisi, bermaknanya lelaki tak boleh ada lah dalam ward perempuan. Mungkinlah ada peraturan dia macam tu. Jadi selepas selepas suami aku dah hantar keperluan aku semasa tinggal dekat ward, jadi suami aku pun pergi meninggalkan aku dan juga anak yang masih kecil. Pada malam pertama aku duduk dekat ward, everything just fine, tak ada apa-apa gangguan. Tapi bila dah masuk malam kedua, inilah masanya aku diganggu. Dan untuk pengetahuan anda semua, aku ni pakai spek mata. Aku rabun kalau buka spek mata. Jadi takbiran aku adalah sebelum tidur, aku akan buka cermin mata untuk tidur. Selalunya orang tak pakai spek mata untuk tidur. Jadi malam tu aku buka spek mata dan aku tidur. Sebelum ditutup lampu dalam ward tu, nurse akan datang untuk make sure semua pesakit telah diberi ubat ataupun telah dicek nadi, gula dan sebagainya. Selepas dah cek apa semua, nurse dah mula tutup lampu ward. Satu demi satu lampu ward tersebut telah ditutup. Ketak, ketak, bunyi switch lampu ward ditutup perlahan-lahan, satu demi satu. Hanya tinggal lampu dekat koridor saja. Lampu ward memang gelap. Jadi aku pun mulalah tidur. Pada pukul berapa aku tak pasti, mungkin dalam pukul 2 atau 3 pagi. Ketika aku tengah lena, tiba-tiba telinga aku ni tertangkap satu bunyi. Satu bunyi macam benda berkarat ditolak. Bunyi macam krik, krik, krik. Tak tahu apa. Disebabkan aku tak pakai spek mata. Kan aku dah cakap tadi, aku buka spek mata bila tidur, jadi mata aku kabur lah kan. Jadi aku malas nak pakai spek mata. Jadi tapi aku cuba juga nak tengok apa benda bunyi tu. Bunyi tu krik, krik, krik. Dan bunyi tu pula dia menghala ke arah ward yang aku tengah duduk ni. Di hadapan aku ada 3 pesakit wanita yang juga baru lepas melahirkan anak, sama macam aku. Mereka tidur dengan lena sekali. Tapi aku pun heran, diorang ni tak dengar ke bunyi troli krik, krik, krik? Bila aku amati bunyi tersebut, dia berhenti betul-betul depan pintu ward yang aku duduk tu. Jadi aku ingat waktu tu mungkin nurse lah kot datang nak cek apa-apalah. Jadi aku abaikan je lah. Dan
Bunyi tersebut perlahan-lahan keringit, keringit, keringit. Bunyi troli ubat ataupun troli makanan lah. Tiba-tiba bunyi troli tu berhenti betul-betul dekat katil aku. Keringit, berhenti. Mata aku masih kabur, tapi aku masih nak tengok siapa yang datang. Tapi aku malah nak pakai semit mata sebab takut ternampak apa-apa yang menakutkan. Payah pula. Jadi aku cuba renung image tu, walaupun kabur mata aku, tapi aku boleh nampak. Di depan katil aku, dekat hujung kaki aku, nampak ada macam kelibat putih. Dia bukan hantu. Dia nampak seolah-olah nurse sedang buat sesuatu dekat troli tu, tapi tak pasti apa dia. Tapi yang aku tahu, mungkin dia tengah atur ubat. Tapi aku heran sebab baru tadi nurse dah cek darah dan sebagainya. Tapi aku anggap itu, aku malah nak fikir panjang, aku abaikan je lah. Dan aku nampak nurse tersebut yang tolak troli keringit-keringit tadi tu, dia pergi dekat satu katil ke depan. Sampailah giliran aku pula, nurse tu datang. Nurse ni, dia macam sunyi je. Satu mulut perkataan pun tak keluar daripada mulut dia. Dia tak macam nurse-nurse yang biasa, mesti akan sapa. Tapi yang ni dia senyap aja. Dia buat je kerja dia. Dia ambil jarum dan dia check out dan sebagainya. Kemudian aku perasan sesuatu. Walaupun mata aku masih lagi rabun dan kabur, tapi aku masih boleh nampak dalam samar-samar pakaian dia lain daripada nurse yang lain. Pakaian dia seolah-olah nurse daripada zaman dulu, zaman tahun 1940-an, lebih kurang macam tu lah. Waktu ni aku dah mula heran, sejak bila pula hospital ni ada nurse yang style lama? Masih ada lagi ke nurse yang pakai uniform style lama? Itu adalah sakaan aku di dalam hati. Tapi aku masih cuba husnuzan, tak apa. Tapi bila aku amati betul-betul, semasa nurse tu nak tolak balik troli tu, time ni aku dah berani ambil spek mata. Bila aku dah ambil spek mata, baru aku boleh nampak dengan clear. Bila aku pakai je spek mata, selepas dia pergi kat ujung pintu, pergi dekat ujung pintu buat aku, dia nak keluar, dia nak sampai tolak troli ni, aku pakai semit mata. Time tu penglihatan aku dah boleh nampak dengan clear. Bila aku dah pakai semit mata, ya Allah, nurse yang tolak troli tu tak ada kaki. Dia seolah-olah terapung, dia seolah-olah berjalan macam ni. Gitu. Dan yang paling buat aku takut dan terlena sampai pagi, nurse tersebut dia berhenti, seolah-olah dia tahu aku tengah renung dia. Nak tahu apa nurse tu buat? Nurse tu pusing perlahan-perlahan. Ya Allah, wajah nurse tu hancur sebelah, terjojol isi daripada muka dia, sambil dia buat shhh. Waktu tu aku terus tidur dengan cepet-cepet mata. Cepet-cepet mata. Aku tidur terus dengan cermin-cermin mata, tak buka-buka dah, sampailah pagi. Bila sampai pagi, barulah nurse yang betul-betul nurse datang nak cek nadi aku ataupun nak cek darah dan sebagainya. Kat sini aku tanya nurse, nurse, saya nak tanya, semalam tengah malam tengah pagi, ada nurse yang bertugas ke? Apa yang puan cakap ni? Mana ada nurse yang bertugas sampai 2-3 pagi? Itu adalah last routine check lah sebelum awak tidur semalam. Tak, semalam saya nampak ada nurse, dia datang, dia check seorang-seorang pesakit, tapi saya tak nampak lah sebab mata saya kabur. Jadi siapa nurse tu? Tiba-tiba nurse tu wajah dia berkerut, seolah-olah dia macam dah terbiasa pula dengan nurse yang aku cakap ni.
Tapi jawapan daripada nurse yang manusia ni sangat mengejutkan aku. Tiba-tiba nurse tu pun mula bercerita. Kak, kalau kak nak tahu, ni saya nak cerita ni, tapi jangan cerita kat orang. Nurse yang awak nampak malam tu, nurse tu dah lama meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya. Dia meninggal dunia disebabkan motor yang dia naik tu telah digilis oleh lori. Dia meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tragis. Dan sejak itulah dia punya roh selalu ada dalam ni. Tak apa kak, kita orang dah biasa dah nampak dia. Pak guard hospital ni pun dah selalu sangat nampak dia. Mungkin akak ni orang yang pertama kali nampak. Dia nak bertegur salam dengan akak lah tu. Akak jangan risau, kita orang semua ni memang dah tahu. Sister, kita orang panggil sister sebab nurse tu macam pakaian dia daripada zaman dulu. Jadi kita orang panggil dia sister. Sister ni, dia dulu baik. Sebelum dia terlibat dalam kemalangan geri tu, dia sangat baik. Dia sayang kepada semua pesakit. Dia jaga pesakit dengan sepenuh hati. Mungkin sebab itulah selepas dia meninggal, dia punya roh ataupun korin masih lagi bekerja. Bila dengar jawapan daripada nurse yang betul-betul nurse ni, terkedu aku. Jadi kiranya semalam aku nampak hantu lah. Nasib baik aku tak pakai spek mata awal-awal. Kalau tidak, kojol lah aku. Dan tak lama kemudian, aku dapat discharge daripada hospital. 2-3 hari selepas itu, aku dapat discharge daripada hospital, boleh keluar. Alhamdulillah. Suami aku datang jemput aku, dan aku pun datang ucapkan selamat tinggal lah kepada nurse yang dah banyak jaga aku waktu aku berpantang dalam ni. Tetapi peristiwa aku jumpa nurse yang semalam tu pasti akan mekar dalam ingatan aku sampai bila-bila. Okey, itulah dia kisah kita pada malam ini. Saya tak dapat nak buat banyak cerita sebab saya pun keadaan kesihatan saya pun tak berapa nak fit lagi. Saya masih lagi demam. Walaupun saya dah rasa cergas sikit, tapi Alhamdulillah saya dapat buat jugalah walaupun satu video. Bukan apa, sebab saya sekarang ni channel dah 956 subscriber. Lagi sikit lagi nak capai 1000. Jadi saya kena buat jugalah kan. Sebab saya nak monetize channel saya ni supaya saya boleh edit video saya ni dengan lebih hebat. Dan pada masa yang sama, saya nak monetize channel ni supaya saya boleh beli equipment yang lebih power dan padu untuk memberi konten yang lebih berkualiti kepada anda semua. Oleh sebab itulah saya nak ajak anda semua, tak kisahlah kepada siapa-siapa saja yang baru saja masuk channel Mystic Horror, tolonglah like, share dan subscribe. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.